Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir. Allahumma rabbi bashir wa la tunaffir. Allahumma rabbi tammim bil khair. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Makasih al-fadil tuan pengurusi majlis, tuan-tuan imam Masjid Al-Bukhari, tuan Bilal Siap, yakni para pegawai masjid, khususnya ahli-ahli jawatan kuasa takbir Masjid Al-Bukhari, pimpinan-pimpinan masyarakat muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, yarhamukumullahu jami'an, yang dirahmati dan dipeliharai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini adalah malam Jumaat, malam Sayyidul Ayyam, malam penghulu bagi segala hari, dan ditakdirkan oleh Allah kepada kita semua dapat berkumpul pada malam ini untuk mengisi ruang yang ada dalam bentuk kekosongan ini. Maka peluang majlis ilmu, iaitu moga-moga diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala majlis kita ini keberadaannya di salah satu daripada taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Semoga tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat sekalian mengambil kesempatan dengan kedudukannya kita pada malam ini. Semoga kita akan menjadi manusia yang lebih baik dan sempurna dari semasa ke semasa. Walaupun kita nak sebut kita terlalu baik, itu tidaklah. Nak kata kita terlalu sempurna pun bukan juga, sebab kita kena berusaha ke arah yang lebih baik dari semasa ke semasa. Kerana itulah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia pilihan Allah, tidak lain tidak bukan di bawah payungan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bertungkus lemuh dengan jerih dan perihnya baginda sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk menyebar dan menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala ke seluruh pelosok dunia pada hari ini, sehingga hari ini dan seterusnya insya-Allah. Maka umat yang paling banyak yang menjadi kemegahan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ialah golongan yang dikatakan manusia di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang saya nak bicarakan pada malam ini, dan saya yakin bukan saya seorang saja yang mari ceramah sini, dan bukan saya yang terawal dan terakhir. Bahkan sebelum ini, bulan lepas, setahu saya pada 15 Februari, sahabat saya, mereka adik saya lah, belajar di Pakistan sekejap dengan dia dulu, iaitu Al-Fadhil Datuk Dr. Izhar Arif bin Muhammad Qasim, orang yang cerdik, masih muda 40-an,
tapi ilmunya Masya Allah luas dan hebat, tinggi ilmunya, dengan kerana dia alim dalam persoalan usul fiqh dan menjadi antara pakar rojok di jabatan-jabatan agama khusus di Selangor, wilayah Terajaya dan sebagainya, kerana kealiman beliau. Dan tuan-tuan beruntung kan dapat panggil orang yang sedemikian rupa. Saya ni tidaklah macam itu, cuma boleh menyampaikan kata orang value added, menambah nilai. Mungkin ada kelopungan, adapun ada kekosongan di celah-celah tersebut. Saya ini sebagai salah seorang penceramah, nak kata pendakwah pun tak berani, ya, sebab penceramah menyampaikan apa yang tersirat, apa yang ada dalam ilmu yang saya pun dapat sikit-sikit daripada alim ulama yang saya belajar ketika di Pakistan, di bumi Karachi 7 tahun, ya, selama-lamanya lebih kurang insya-Allah dalam 26 tahun sudah yang lampau. Dan alhamdulillah kita berkongsi mana yang kita dapat, sebab sedikit itu kita akan garap dan adaptasikan untuk menjadi golongan yang betul-betul ingin membawa perubahan dalam kehidupan mereka. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita dalam paling mudahnya apa perlu buat dalam hidup kita sebagai seorang hamba Allah. Yang pertamanya sebagaimana dalam suratul Qasas ayat 77, yang mungkin dalam bulan ini, tahun ini saya banyak membicarakan ayat ini. Yang ayat ini selalu mungkin imam-imam khatib duk baca ataupun pak-pak kiai tok guru duk sebut, iaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah. Ada 4 perkara yang Allah perintahkan, 1 suruh, yang 3 suruh, 1 dilarang. Ayat-ayat Allah dia macam tu je, suruh dan larang, 2 tu je. Sembah Allah, jangan syirik. Boleh makan lembu, jangan makan babi. Boleh, jangan, suruh, larang. Atau kita kena faham maksud kita ni, kalau mengaku hamba Allah, buat apa Tuhan suruh, jangan duk tebing apa yang Allah tak suruh, yang Allah larang. Nak jadi special mukmin, iaitu dapat level yang paling hebat, al-muttaqin, yakni orang yang takut, yakni bertakwa kepada Allah. Dalam ayat suratul Qasas, yakni surah ini bermakna surah kisah-kisah, yang mana Allah sebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah. Yang pertama. Yang keduanya ialah wala tansa nasibaka minad dunya. Siapa ada smartphone, saya benarkan, izinkan buka suratul Qasas ayat 77. Kok lari daripada maksud yang sebenar. Yang kedua, wala tansa nasibaka minad dunya. Yang ketiga, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Yang keempat, larang. Apa maksud dia? Benda baik ini banyak sangat daripada benda yang Tuhan larang, terlalu banyak. Yang keempat apa dia? Wala tabghil fasada fil ard, innallaha la yuhibbul mufsidin. Itu solution dia. Allah Subhanahu wa taala berkata, wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah. Tuntutlah, carilah, belilah, korbankanlah pada apa-apa harta yang Allah berikan kepada kamu untuk mendapatkan akhirat, untuk mendapatkan kebaikan akhirat. Ingat, itu tugas kita di dunia ni. Tak usah dok bohong kata kita tak ada duit, tak usah dok bohong kata duit kita tak banyak, tak usah dok bohong lah. Sebab dalam bahasa surah Ali Imran ayat 135, 34, 35 lebih kurang, surah Ali Imran 133, 34, 35, ada 3 ayat. Yang hujung ayat tu lebih kurang dia, wallahu yuhibbul muhsinin. Siapa dia? Alladzina yunfiquna fis sarra wad darra
والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Yaitu orang yang sentiasa menafkahkan, mendermakan, menyedekahkan apa yang Allah bagi dekat dia, sama ada dia miskin, sama ada dia kaya, sama ada dia senang, sama ada dia susah, dia mesti bagi bantu jalan Allah. Sebab levelnya ialah orang yang bertakwa dan orang yang muhsinin, yang buat baik. How to translate? Macam mana kita nak ceritakan benda baik? Saya akan masuk insya-Allah dengan masa yang ada. Tidak ada alasan bagaimana kata Allah dalam surah At-Talaq, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih, bagi orang yang kaya sedekah derma. Wa man qadira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Bagi mereka yang disempitkan rezeki mereka, jangan cakap banyak derma juga, daripada apa saja yang ada di sisi kamu, yang semua itu adalah pemberian Allah. Jangan bagi reason, jangan bagi alasan, kalau saya miskin nak derma macam mana, tak seorang bohong. Kalau orang miskin, setiap ruas tangannya merupakan sedekah. Kalau dia kerja tolong orang, dia nak derma kat masjid, duit tak boleh ada, dengar kata malam ini ada gotong royong, dia mai tolong pergi kedahak, dia pergi duduk kedahak, dia basuh pinggan mangkuk, itu juga namanya sedekah. Tenaga itu sedekah. Berapa ramai orang yang duit banyak tapi sakit, apa menatang tadi nak buat? Allah bagi akal, fa'tabiru ya ulil absar, fa'tabiru ya ulil albab. Ambil iktibar orang yang cerdik, pandai, mata boleh tengok, bukan buta, jangan buta. Dan ambil iktibar orang yang ada hati, ambil iktibar. Semua benda ni apa dia? Ini adalah merupakan perintah Allah atau pergalakan Allah, satu motivation daripada Allah supaya kita jadi orang yang baik. Gunakan keringat kita di dunia hari ini untuk beli akhirat. Zaman sahabat dulu, bila dia orang mak ayah meninggal, dia orang bisnes. Sahabat-sahabat ni kebanyakan majoritinya ialah businessman. Dia orang ahli perniagaan. Memang kalau tuan-tuan study apa nama ni, Allah, economic magazine, orang yang duit cepat kaya ialah orang yang pandai berniaga. Pembeli akan rugi, penjual akan kaya. Itu kaedah lebih kurang begitulah. Sahabat-sahabat bila berpergian, bermusafir, tinggal, mak dia mungkin tak sihat dan sebagainya, tapi terpaksa tinggal. Bila dia orang balik-balik, mak dia dah meninggal 3 bulan dah. Ada yang balik-balik, mak ayah maka meninggal dah dekat 6 bulan, berniaga. Zaman dulu tak ada WhatsApp, tak ada TikTok, tak ada apa mendatang lagi, apa tu, apa nama, IG, tak ada apa tu, Facebook, tak ada Telegram, tak ada. Balik-balik mak dah meninggal. Allahu Akbar, mak dah meninggal. Jumpa Nabi SAW. Ya Rasulullah, mata abi wa taraka malan wa lam yusi. Ya Rasulullah, ayah aku dah mati, dia ada harta banyak tapi dia tak sempat nak berwasiat. Boleh tak aku gunakan harta itu untuk berwakaf, untuk mensedekahkan atas nama ayahku? Adakah Allah mengampunkan dosa ayahku? Nabi jawab apa dia? Fatasaddaqa anhu, bersedekahlah atas nama dia. Esat. Nasib baik dapat anak yang soleh macam sahabat tadi. Seorang sahabat daripada, ya Rasulullah, tuwfiyat ummi
wa ana aghibun anha. Ya Rasulullah, mak aku telah diwafatkan oleh Allah dan waktu itu aku tak ada di sisinya, dan kalau aku ada ya Rasulullah, mesti mak aku pesan ke aku harta aku sekian-sekian tu sedekah sekian. Boleh tak ya Rasulullah, aku nak sedekah satu kebun yang harganya mahal, diwakafkan kepada Rasulullah, kepada negara kita ni. Nabi kata ahlan wa sahlan, terima kasih banyak, sedekahlah atas nama mak ayah kamu. Sebab apa? Sebab nak bagi tahu tujuan dia ialah untuk mendapat akhirat dalam keadaan kebaikan. Yang kedua, diampunkan dosa oleh Tuhan. Wa bataghi fima atakallahu daral akhirah. Berapa banyak harta-harta kita tinggal anak-anak jahat-jahat belaka. Anak-anak berebut, bergaduh, bertakik. Tuan-tuan, hari ni setakat abang pakai baju girlfriend hadiah kat dia pun kena bunuh. Buh dalam simen ni. Hari ni berapa ramai anak muda yang jahat dan sebagainya, yang drug addict, yang dadah whatever, dan kita risau mati dalam keadaan belum dapat bertaubat kepada Allah atau minta maaf orang yang buat jahat kepada dia. Berapa ramai cuba checklist balik, agak-agak nak beli akhirat dan perangai jahat ditinggal atas muka bumi pakai dok tu nah. Satu. Nombor dua, kata Allah pada dia. Kita rangkai ayat ni panjang. Kepala saya ni macam-macam nak cakap ni. Bukan senang nak mari sini. Saya ingat 5 tahun ni kot. Dah. Sebab saya sakit hospital 2016. Bayangkan tengok, 5 tahun lebih. Saya pun tak sangka pula malam ni masjid ni. Saya duk bayangkan masjid Sungai Petani. Cari Bukhari Sungai Petani tak jumpa. Sungai Petani Pantai Johor lah tu. Sungai Petani apa nama? Degah tu. Tak apalah. Alhamdulillah tuan-tuan, malam ni ramai. Yang kedua apa dia? Iaitu wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kamu lupa bahagian kamu di dunia. Sedekah juga, tapi jangan lupa hak kamu. Apa dia? Enjoy. Allah tak naklah kamu bagi semua harta dekat Allah, dekat akhirat. Rumah kamu sofa pun tak ada. Punya zuhud, pakai baju ni tangan belah kanan warna biru, belah kiri warna merah, berlubang-lubang macam main damaji. Pasal apa? Dunia syekh. Ana punya duit semua, akhirat syekh. Cakap di kepala otak abang. Bini dia bersemua ni, rambut macam mak lampir, macam hantu. Duit banyak-banyak ni, pendapatan sebulan 1,000. Kereta pun ya Allah teruk no. Kalau main masjid ni, dia kena duduk atas gon, sebab turun telajak terus boleh start macam tu. Tuan-tuan, pasal apa tak boleh kata baru syekh gaji mai? Dunia syekh. Ni puak-puak jenis jahil murakab ni, dia tak faham. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa. Tak masuk, tak pergi daftar dekat syarikat air Darul Aman. Sebab apa? Dunia syekh. Kita pakai perigi syekh. Tengok. Data gagak ada tidak? Tuan Imam ada lagi? Ada. Anak dia kata, ayah, kami teringin nak makan ayam goreng KFC. Ajaklah kami di hujung minggu ini, kami nak makan KFC. Apa ayah dia kata? Ayah dia cikgu. Ayah dia kata apa? Kalau nak makan sedap-sedap, tunggu dalam syurga. Ni ayah Mangkuk bin Hayun. Tengok muka ayah tu, agak-agak layak ke syurga ke tidak? Jangan lupa, sebab tu saya kata tak salah rumah orang kaya besar ni. Ada tak? Ada, saya pergi dah di Johor.
Lantai dia dibuat daripada apa tu? Cermin. Ada ayak, nampak ayak? Ada ikan. Kita sembahyang Allahu Akbar. Pakai tak khusyuk, confirm. Alhamdulillahirabbil alamin. Datang ikan besar. Ar-Rahmanir Rahim. Ihdinas sirat. Lupa ayat dah. Nampak tak? Duduk mai khumun kita ni. Dia ingat aku ni mentang-mentang gemuk, dia ingat aku ni tukun laut kot. Tuan-tuan, tak salah sebab apa? Tapi Datuk Seri ni, VVIP ni, maha tapis berapa biji dia tajar. Anak yatim. Apa dia? Itu akhirat dia. The more you give, the more you get back. Banyak hang bagi, banyak dapat balik. When you don't ask your God. Jangan tanya Allah. Allah bukan bodoh. Yang mangkuknya kita ni. Lepas tu bila bab-bab sedekah pada dia, apa seorang sahabat datang, ada sebuah Bukhari sebut, ya Rasulullah, boleh tak tahu bahasa bila, waktu bila sedekah yang paling baik? Apa Nabi jawab? Yang pertama, sedekah yang paling baik ialah anta sahihun, time hang sehat, dermalah. Jangan tunggu sakit baru nak derma. Bukan tak sah, boleh. Bila waktu paling baik? Sedekah sehat. Tabung lalu ni, kan? Yang tak bagi tu mungkin kurang sehat. Cuma kurang ajar Ustaz dia. Mungkin tak buat duit, saya gurau-gurau. Sehat. Tak sama pahala orang semayang berdiri dengan duduk. Ustaz dah berhukum sendiri ni. Kecuali mula-mula dia berdiri dah lama, sini duduk tu lain. Masa nak mati baru derma mungkin tak sama, sebab memang orang nak mati Allah videokan pada matanya, inilah hartamu, inilah duitmu, inilah keretamu, inilah wang ringgitmu, inilah harta barang emasmu. Beliau waktu tu dia kata pada, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allahu Akbar. Waktu tu baru menyesal. Time nak mati baru nak sedekah, Allah kata sorry. Sorry, malaikat kata sorry bro, I think you have no time now to donate your wealth, your money to us. I'm sorry. Bukan malaikat cakap orang putih, tapi ni contoh. Kan faham pula cikgu ni terima. Ya orang putih kan. Dia kata, malaikat cakap Inggeris sikit. Tak ada, cikgu kena faham elok dia orang ni. Kan nanya aku sesat pula dibuatnya aku ni kan. Tengok yang kedua apa dia? Jangan lupa bahagian kamu di dunia. Nak pergi Hollywood, nak pergi Hong Kong, nak pergi New Zealand, nak pergi Australia, nak pergi Perth, Adelaide, nak pergi ke New York, pergilah, tak ada masalah. Tapi jangan lupa duit tu gadai dulu kepada Allah nak beli akhirat. Sebab tu Nabi kata la tashuddur rihal illa min salasati masajid. Jangan bersusah payah nak berjalan makan angin melainkan mula dengan 3 masjid ni dulu. Orang kita agak-agak dunia pi umrah haram tak pergi lagi. Dunia pi Masjid Al-Aqsa tak nak pergi. Nabi kata janganlah tasyuddur rihal, jangan dalam bahasa mudah bahasa kampung kita lah, jangan bersusah-susah untuk kita berrihlah, untuk kita berjalan, untuk kita merantau mengembara, melainkan dapatkan dulu 3 masjid, An-Nabawi, Al-Haram dan Al-Aqsa.
Saya kata 1,000, 1,500 bukan pasal pahala, tapi nak guna dulu duit ni buat benda tersebut. Kita jarang lah. Orang kita nak pergi haji umur 50 ke atas baru nak pergi. Itu pun pasal harap duit retirement, duit pension akaun kedua disapu. Kita ceramah dekat korporat, dekat jabatan kerajaan, tanya umur dia berapa simpan duit tabung haji. Ada yang tak simpan lagi. Kalau seorang kerja gaji 2,500, dia utamakan potong RM1 dan tabung haji, niat pergi haji, umur kerja 23 tahun, 33 tahun confirm boleh pergi haji dah. Still yang muda lagi. Sebab apa? Tak nampak akhirat. Ni contoh. Yang kedua, tak nampak hak dia di dunia ni. Kalau untuk kebaikan akhirat di dunia ni untuk dia tak boleh nak buat, agak-agak lah dia kerja nak bagi duit ke mak ayah pun payah. Dia nak sekah ke amusah, tengok di belakang tu, tengok tu derma untuk masjid. Sekarang zaman cukup senang. Saya duk kempen sekarang ni di masjid-masjid, di mana cerak kampung dan sebagainya. InsyaAllah satu Ahad ni pun di Jeli forum, tajuknya bulan solat, bulan Rejab Kelantan dia buat bulan solat, forum perdana di Jeli, Masjid Jeli. Dan saya duk masakkan itu bank muamalat. Mungkin lepas ni pula masjid letakkan bank Maybank, perbagaikan bank, tak ada masalah. Sebab apa? Mudah derma. Tekan QRP, tak depan tu Masjid Al-Bukhari, tiup RM50. Jangan risau kak, Allah tak pernah lupa bang. Allah tak pernah lupa bang. Allah tak pernah nyanyuk, tak macam kita. Ma naqasa malu abdin fi sadaqah, tak pernah kurang harta seseorang yang rajin bersedekah. Ya bani Adam, hei anak Adam, anfiq dermalah, unfiq alaika, kan ku derma balik dekat kamu semula. Subhanallah. Are you believe or not? आप कदे लूसी पूछो है ना, जिका आप कदे के अंदर बहुत बहुत खराब आप क्या करते हो, आप कजा नहीं कर सकते, क्यों पागल हो गया? नहीं चले बाबा. Tuan-tuan, nombor 2. Nombor 3 apa dia? Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Tuan Imam pengusi habis berapa ya? Tamat ceramah berapa? Kita pulang. Oh, macam kedai mamak. Yang nombor 3 apa dia? Iaitu berbuat baiklah kamu. Dengar ni ayatnya salah faham Jangan salah faham macam mana kita faham. Allah kata dalam Quran, berbuat baiklah kamu kepada orang lain sebagaimana Allah buat baik dengan kamu. Bukan bermakna berbuat baik kepada orang disebabkan orang buat baik dengan kamu. No, itu salah faham. Buat baik kepada orang sebagaimana Allah bagi duit kat kamu. Jangan sombong, jangan belagak, jangan samsing, jangan action, jangan ranggi. Apa menatang bahasa Kedah tak sebut, saya pun dah lupa dah. Saya bukan jauh duduk dekat Simpang Bukit Temaga aja, dekat Muassasah PAH Darul Ulum tu kampung saya. Sekolah pokok senang, sekolah Gajah Mati. Tapi gajah tak ada langsung waktu itu, tak nampak. Pokok senang ada lah, tak ada langsung pokok senang dah. Gajah Mati tekak, wah Abdul Samad lah ni. Apa sebut dia lupa dah. Buat baik dengan orang sebagaimana Allah buat baik dengan kalian. Kalau kita buat baik dengan orang kerana orang buat baik dengan kita, itu salah sunnah dia. Kita akan pilih kasih pasal Allah. Hang kena tolong dia dulu, dia tolong aku lah. Dia tolong kawan tu je lah. Tapi kalau buat baik kepada orang sebagaimana orang buat baik dengan kamu, maknanya untuk semua orang kita kena buat baik. Jangan sombong. Dengan apa? Fima razaqakumullah,
antuhsina linnasi, kamu kena buat baik dengan orang lain. Why? Because of Allah bagi kamu harta kesenangan. Allahu Akbar. Berapa ramai orang kaya sombong. Tuan-tuan tak perasan orang buat masjid ni? Tuan-tuan kenal anak-anak dia? Tuan-tuan nak nampak muka bini pun susah. Saya penasihat sebuah masjid. Saya bekerja dengan seorang Tan Sri sebagai special assistant, ataupun dalam jawatan hakikinya ialah assistant general manager. Bincang buat masjid, dia buat durang 46 juta. Selesai buat semua, saya jadi penasihat sampai sekarang. Duit imam, gaji semua benda, semua Tan Sri tanggung. Maintenance semua Tan Sri buat. Saya kata dekat Tan Sri, ala-ala nak buat masjid tu Tan Sri buatlah, tak kisah. Tapi kalau boleh biarlah allowance imam pun adalah tanggungjawab kita. Alhamdulillah dia ikut. Saya ingat dalam bajet lebih kurang 3-4 juta setahun. Masjid tu diserah pada Jais dalam mesyuarat Timbalan Mufti mari, pengarah mari semua lebih kurang. Dan ada mention dengan izin, walaupun saya serah masjid ni pada Jais, tapi saya nak Ustaz Aslin dan Datuk sekian 3 orang penasihat, saya lantik jadi penasihat saya di masjid ini, atau penasihat masjid Bandar Baru Puncak Alam. Jabatan kata okey, tak ada masalah, kita bebas pada Tan Sri sebab semua benda buat. Tapi tuan-tuan pernah nampak muka bini dia? Pernah nampak muka anak-beranak dia? Kita derma 1000 rayuh anak bini main sekampung Nesbah. Ambil video. Sekarang saya nak derma, tu kita. Tak payah. Tuan-tuan pernah dengar nampak Tan Sri Syed Mokhtar bawa kameraman pergi rumah saya besar, tengok ni rumah saya ada jet, saya ada semua belah dah. Tak ada. Ni. Kan kembang pula tepuk banyak kali. Ibu-ibu faham tak? Buat benda baik ini, Ibnu Abbas kata apa? Ni saya cuba campur dah ni dah. Buat benda baik dengan orang ni, apa kata Ibnu Abbas? La yutimmul ma'rufu illa min 3 khisalin. La yutimmul ma'rufu illa min 3 khisalin. Tidak sempurna benda baik kalau nak buat melainkan dengan 3 perkara. Yang pertama apa dia? Ta'jiluhu, segerakan benda baik, jangan tangguh-tangguh bang. Ibu-ibu katalah anak perempuan dah besar-besar, umur 23 tahun, sedang buat master, tengok anak perempuan ni dah layak untuk berkahwin, dan kita nampak ada seorang budak lelaki kat Masjid Al-Bukhari ni, bagus budak ni, dengan kuliah meleleh hai liu, bukan sawan babi jenis tu, bagus semayang. Ya Allah, kita beritahu Pak Imam, Tuan Imam, saya ada anak perempuan seorang, saya beri minat dengan lelaki yang semayang dekat hujung tiang di sana. Bukan sana, tua-tua semua. Ini contoh-contoh. Kata Imam, siapa tu? Budak tu rajin, dia pakai songkok sekian-sekian. Songkoknya, kopiahnya berdiamond dan ada warna merah di tepi ni, warna oring. Oh, itu anak sekian. Cuba Pak Imam tanya, dia dah ada empunya ke? Benda baik jangan malu-malu, segera beritahu. Pak Imam berkata, awak ni dah kahwin ke belum? Bunyi macam Naruto Shippuden pula. Awak ni dah kahwin ke belum? Sebenarnya tuan, saya ni tak ada kerja apalah. Saya pun lepas daripada Kolej Universiti Islam Negeri Kedah ataupun Unisyam. Sekarang ni I jobless lah, tak ada kerja tuan. Kalau macam itu, baiklah. Kenapa Tuan Imam? Tak apa, tak ada apa-apa. Nanti besok saya akan jumpa awak semua lah. Boleh? Boleh tuan. Pergi jumpa. Puan, ya Tuan Imam, budaknya bagus, tapi jobless lah, kerja tak ada, dia menganggur. Agak-agak puan nak tak?
Tak apalah tuan imam, saya ni duit banyak tuan, rumah saya besar, suami saya dah meninggal dunia, dia meninggal dari insurans 5 juta. Alhamdulillah dia dah meninggal dah. Alhamdulillah dia dah meninggal dah. Duit banyak sangat, saya tak tahu nak buat apa tuan, kata dia. Derma kat masjid dah 500,000 dah. Contohlah ni saya katun lawak. Asalkan dia soleh, orang yang solat, orang semayang. Allah. Tu imam kata, kenapa tidaknya aku? Tu imam, bukan imam sini ni, imam masjid tu, masjid Muslim, bukan Bukhari. Benda baik ta'jiluhu, kena cepat-cepat. Jangan tangguh-tangguh. Dia benar, ada makna ta'jil biharfil ain, cepat. Kalau hamzah ta'jil, tangguh. Jangan tangguh. Macam soleh lawannya toleh. Benda baik jangan tangguh-tangguh. Nak wakaf dengar-dengar ceramah malam ni, betul juga nak. Dia kata, ustaz ku malam tadi ku pi ceramah kat Masjid Bukhari, ustaz tu cakap, kata dia sebelum kita mati kita nak kena beli akhirat. Aku ingat kebun getah aku dekat Kubang Kenying tu. Aku nak wakaf untuk Masjid Sungai Derian, contohlah, kok senang. Jangan tunggu lama-lama, nampak tak? Jangan tunggu lama-lama. Panggil imam pergi jabat agama bagi wakaf. Saya nak wakaf ni, makcik nak wakaf ni tanah kebun getah tu, kemarau nak potong natang pa pun tak boleh. Getah sekarang pun dogit pak kupang daripada dulu sampai sekarang gitu deh. Natang sungguh. Oh marah tu. Makcik duk cadang 10 ekar tu, makcik nak wakaf dekat masjid. Kalau dia pernah buat tanah lot jual pun tak apa Duit pergi masjid, makcik tak mau apa dia dah. Makcik nak akhirat dia. Jangan tangguh-tangguh, cepat ke makcik. Orang Kedah ni, muka-muka ni semua muka banyak harta tanah ni. Duit tak banyak tapi kebun getah, kebun sawit, kebun datang apa lagi? Tolak kebun babi je. Bendang punya banyak. Bagilah sikit, 2-3 ekar tanah tepi jalan, wakaf untuk masjid. Pasal apa? Allah, kita nak apa dia? Akhirat. Benda baik jangan tangguh, kata siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nombor 2 iaitu tasghiruhu fi 'aini mu'tihi. Tasghiruhu 'inda fi 'aini mu'tihi, rasa kecil benda baik kalau dia buat pada pandangan mata yang buat tadi ni. Bagi 10,000 pun small matter. Bagi 1,000 alah kecil. Bagi tanah 10 relung, cik, tak rasa megah. Tak ada orang yang rasa megah dengan sumbangan dia jalan Allah. Tasghiruhu fi 'aini mu'tihi, rasa kecil baginya pada pandangan diri dia yang duk bagi benda baik ni. Dia tak kata kalau agak-agak masjid tu agak siapa paling banyak derma. Nak tahu? Aku lah. Tak payah. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Kata korang, hang ada apa cakap apa ni derma haram tak buat? Jangan. Yang kedua, nombor 3 kata Ibnu Abbas, iaitu ikhfa'uhu 'anin nas. Sembunyikanlah kebaikan kita itu kalau boleh daripada pandangan manusia. Allahu Akbar. Tuan-tuan tak tahu penyumbang masjid ni berapa puluh masjid pun tuan-tuan tak boleh nak cari, tak boleh nak tengok. Kita tak nampak. Yang kita nampak nasib baik, itu pun pasal berita. Kalau tak ada berita, tak ada. Ini nak bagi tahu benda baik ni, buat baik kata Allah sebagaimana Allah buat baik dengan kamu. Jangan sombong. Jangan sombong. Benda orang kalau ada harta banyak, kalau dia sombong, Nabi sebut dekat seorang sahabat namanya Hakim bin Hizam dalam hadis sahih Muslim, fa inna hadzal mal
Harta ini kata Nabi dekat Hakim bin Hizam, faman akhadahu bisakhawati nafsin burika lahu fi. Sesiapa yang dapat harta ini, makin banyak harta makin sakhawati nafsin, makin rendah hati dia, makin tawadhu, makin kaya, makin rendah diri, tak sombong. Jaminan Rasulullah, burika lahu fihi, pasti diberikan keberkatan pada hartanya tersebut. Wa man akhadahu, Nabi sambung lagi, barang sesiapa yang mendapat harta, ada harta kaya dan sebagainya, bi israfi nafsin, tadi sakhawati nafsin. Yang nombor 2, siapa dapat harta bi israfi nafsin, jalan dia tu rasa nak dimuliakan orang, akulah dermawan yang paling hebat di Malaysia, lam yubarik lahu fihi, confirm kata Nabi SAW, orang jenis macam ini Allah tak berkat harta dia. Dan kalau dia bagi pun dia fikir, aku dah derma, dah banyak, habis duit aku kena cari projek lain pula. Nampak tak? Maka kata Rasulullah SAW, wa kana kalladhi ya'kulu wa la yashba'u. Orang jenis kalau harta banyak tapi tak berkat, ibarat orang makan banyak mana tapi tak pernah kekenyangan. Orang duit banyak, orang harta banyak, tapi Tuhan tak bagi berkat, bagi kat dia makanan 1 lori trailer pun tak kenyang. Siapa cakap? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu gaji imam kita sini bukan mahal pun. Berapa gaji imam sini? Tuan, tahu tak gaji imam ni berapa? Ha? Mana imam ni? Siapa imam tadi? Oh, masuk ha, suara dia bagi. Muda lagi imam tadi. Berapa umur? 50 dah. Nampak suara budak. Bagus. 50. Masjid saya bagi dekat pengurus lebih kurang 18,000 sebulan. Ada berani? Ada berani bro? Imam kita bagi 8,000 sebulan. Suara dia Masya Allah. Boleh buatnya macam Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Aisyah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, 8,000. Kalau 800, Alhamdulillah 800. Nak sedap bagi murah, banyak cakap. Guru tahfiz 4,000 dia bagi. Ambil Syekh qiraat daripada Mesir seorang. Kita mak tahfiz. Baru kita buat MOU dengan Universiti Muhammadiyah Malang, Indonesia. Tu ini. Tahun ni tahun SPM, first SPM. Tapi baru ni ber-PT3, Masya Allah, excellent, bagus. Sebab ustaz bayar gaji mahal kat dia orang. Siapa-siapa yang tak capai KPI 1 tahun, tak dapat paling lekeh-lekeh 100 muka surat lebih kurang, ataupun 80 muka surat lebih kurang, maka kita beritahu sila cari mak tahfiz lain. Budak kita 30 bulan saja, Alhamdulillah. Saya tak terlibat sepenuhnya, just advisor saja, tapi maklumat dapat dalam handphone. Bila dia gaji lebih kurang dekat 3,000 lebih sebulan. Pasal apa? Saya kata kita kena menghargai orang seni tambah-tambah duduk dalam rumah Allah. Kasih kata dia boleh bagi ya. Kalau tuan-tuan dengar azan TV3 pun dia boleh baca. Azan biasa semua, azan Mekah dia boleh azan. Allah, tu mula tak, tu dah 400 dah. Belum habis dah 400 ringgit. Akbar, Allah Akbar, 1,200. Asyhadu an la ilaha illallah
2,500. Mereka takkan lari mereka ditamatkan perkhidmatan. Ni tak lillah ta'ala. Itulah orang kita. Bab masjid semua kena lillah, walaupun dia lelah. Tuan-tuan, pengurusan nazir masjid, pengurus besar dia paling-paling cikainya 12,000 dalam tangan. Dan saya kerja dengan Tan Sri dapat 15,000 sebulan. Terberat, tak bebas. Tapi alhamdulillah kalau kita buat kerja kerana Allah, rezeki bukan orang bagi, Allah bagi. Until today we are friendly. Jangan risau. Benda tak betul, straight the point kita kat Tan Sri. Rezeki bukan dia bagi, dia tu pun terkedarah pun Tuhan bagi. Dia tu dalam kos DUM kos undang-undang tak membabit dengan persoalan air. Mana ada undang-undang berair, tak ada. Tuhan bagi dia orang, dia dapat rezeki dia. Dia multi orang billionaire juga. Dapatlah rasa naik jet peribadi pergi umrah, seronok tak sudah walaupun goyang atas. Dia jual je lah, banyak sangat masalah. Tuan-tuan, kenapa tuan-tuan sekalian? Sebab dia nampak benda ni tak lain tak bukan. Benda baik jangan tangguh. Benda baik rasa kecil pada pandang kita buat baik. Benda baik tak payah cerita ke orang. Orang akan cerita kebaikan kita. Betul atau tidak? Tengok Abang Boceh. Abang Boceh kena saya panggil kuliah dekat masjid buat forum. Abang berapa kena bagi kat abang? Ikutlah ustaz. Saya tak kisah masjid, tak apa. Moga-moga saya dapat kebaikan. Saya pun bukan ustaz pun kata dia. Nama je lebih dia. 1,000 dia boleh ambil. Arti lain 1,000 lah, jangan duk minta lah macam lawak lain. Kalau juara mati nak bayar kita, ada seorang tu 18,000 minta. Kencin mu tak keluar air ni. Tak semualah, ada jugalah macam tu. Tapi bila dia meninggal, balang sungkawa dia dalam bahasa persuratan, tak ada cerita benda buruk kat dia. Mari anak yatim, mari anak-anak sekeluarga, Abang Boceh lah yang sponsor kami belajar sekolah bla bla bla. Mari seorang ustaz kuliah maghrib dia buat kat Pahang, Boceh lah sumbang kat dia sebab kuliah dekat kampung, taman orang asli sebagainya. Benda baik jangan risau bang. Orang akan zikir nama kita selepas kita mati. Dan yang ketiganya, sembunyikan daripada pengetahuan orang. 3 benda. Maksud daripada ayat suratul Qasas tadi ni, ayat 77 apa dia? Iaitu berbuat baiklah kepada orang sebagaimana Allah buat baik dengan kamu. Ibu-ibu, ni Ustaz Haslim bin Bahrim, saya ni Haslim bin Bahrim, kelahiran bulan Julai tahun 1969. Masa umur saya lah ni 51 tahun. Saya belajar di Pakistan 7 tahun. Bukan duit tok saya. Tok saya hampa pergi tanyalah dekat kedai kameh jual kertas kerap dulu ni. Kan dekat kedai minyak si Bukit Maga tu, ya. Tanya siapa nama Tok Doyah. Tok Doyah dia kata tu Ustaz Haslim boleh waktu tu cucu dia lah tu. Tapi dia susah piang. Nak hantar aku pergi Pakistan, pakai repuk tulang lah tak lepas. Ayah mak saya duduk di Tapping, saya tak duduk dengan orang. Mak ayah ada beradik di Tapping, Kemuting, Bukit Jana. Susah tak bagi duit. Cuma 2 orang hamba Allah namanya Muhammad Azmi bin Cik Din dan Haji Mustafa. Muhammad Cik Din dah meninggal 17 tahun yang lalu, dan Haji Mustafa senior ex-officer Mas Property, dia meninggal pada 25 April last year 2019. Daripada 2 ni lah yang sara saya 7 tahun di Pakistan. Ini saya ceramah dengan tuan-tuan. Tadi saya ceramah di Kementerian Komunikasi dan Multimedia Forum pukul 10.30 sampai pukul 12. Benar-betul ke airport mai sini. Malam besok saya di masjid di balik pulau di Pulau Pinang. Lusa di Jeli. Ahad Malam Senin di Bangi. Saya tak sebutlah meluat dengar. Saya tak klaim dengan Allah, tapi saya yakin saya buat baik. Pahala yang saya buat baik ni, mereka 2 ni automatik dapat baik dah. Subhanallah. Ni mai dengar katalah 500 orang.
Seorang mengaku bahagialah dia berubah dia tu kerana disebabkan kuliah saya, dia daripada orang duduk dalam kubur dapat pahala tak? Dapat pahala. Al-Rashidu ad-dalu 'alal khairi kafa'ilihi. Ni nak bagi tahu buat baik dengan orang sebab apa? Sebab Allah. Sebab apa buat baik dengan mak kita? Bukan pasal mak jasa dia, itu tanggungjawab mak. Kita mak-mak jangan perasan lah pula. Aku belah hampa elok-elok, jangan lupa no, sebulan 200 hantar main kat aku. Jangan. Celupak punya mulut. Tu tanggungjawab kita. Bila mengandung kena beranak, bukan boleh simpan je jeruk. Mak hang beranak hang kesenang duk taran hang keluar kepala besar. Aku kepala besar. Nah dah tak payah ceritalah. Buat baik dengan dia ungkit-ungkit. Tapi nak bagi tahu pasal apa buat baik dengan mak? Pasal Allah jadikan mak kita ni buat baik dengan kita. Understand? Yes, whatever, wherever, dia pi ke Tuhan dulu baru patah balik ke orang. Jangan pi ke orang baru naik ke Allah. Tak payah. Dengar ni. Pasal apa buat baik dengan mak? Wajib buat baik sebab Allah pun buat baik dengan kita. Because of Allah lah I buat baik dengan mak I. Pasal buat baik dengan cikgu sebab Allah dah jadikan kurnia kat saya dapat cikgu ni soleh bagus bimbing saya. Saya buat baik dengan cikgu bukan kerana cikgu buat baik dengan saya, tapi kerana Allah buat baik dengan aku. Subhanallah. Waktu Nabi Muhammad SAW kalau orang maki pun dia tak maki balik. Orang Taif pukul Nabi Muhammad, Nabi tak berdoa kau mampuskan pokok ni, tak. Nabi tak. Nabi kata apa dia? Fa innahum qaumun la ya'lamun. Ya Allah, bagilah Allahumma hdihim, bagi hidayah kat dia orang ya Allah, sebab depa ni tak tahu, sebab tu dia pukul aku. Apa benda boleh disanak ke Tuhan? Kalau orang tahu aku siapa, depa tak katuk aku, betul tak? Tuan-tuan, sama dengan kita pun. Kalau kenal kita pergi mana-mana pejabat. Contoh pergi pejabat immigration nak buat pasport. Orang ramai, bukan ramai lah duduk. Bila pegawai terkenal, ustaz, ada apa-apa ke? Nak buat pasport. Contoh gitulah. Dia jadi priority bila kenal orang tadi. Siapa-siapa pun. Saya pergi makan tadi dekat ikan bawal Jalan Mergung tu. Ikan bawal 2 ekor, saya tanya dia, bang, sekok berapa? RM13. Telan je liok ikan bawal. Sekok RM13. Kalau orang motong getah, dia kata aku tabak, aku tak makan bawal nak tampo, apa RM13. Bunyi belah-belah Kubang Kenyeng, belah-belah Bukit napa Bukit Payung tu. Dia kata haram cadar sungguh. Dia tak bertekad darahnya. Saya order 2 ekor besar dengan sambal kicap, buah cabai, sambal menatang apa semua dalam tu. 2 ekor RM26. Lepas tu kari tu kuah saja dengan kacang lendiak. Tahu kacang lendiak, kacang bendi tu kan, buah lebih kurang. Lepas tu pula daging kambing 3 piring, 2 piring, 1 piring RM15. 3 berapa duit lah, cuba kira tengok. Loh, lambat kamu. 15 kali 2 30, 13 kali 2 26 berapa dah? RM56. Apa menatang makan tadi? Ayam kopi sejak, kopi susu sejak. Kedai tu dia buat kopi sendiri. Nak bayar puasa. Hari ni buat kenduri. Lega aku. Masyuk. Malu apa bosku? Salah ke? Salah ke? Saya bukan ada kepentingan buat dia. Sebab apa? Sebab kenal. Kalau tak kenal, ikan bawal tu RM20 ekor. Berapa semua? 80. 80. Sawan kita dapat nak bayarnya. Bila dia kenal apa dia? Alhamdulillah. Ada orang kena makan dekat Kapitan, kopi Kapitan dekat Tabung Haji Bayan Lepas tu. Kita makan, kita order nasi berani 2 mangkuk, 2 dalam periuk. Bukan periuk, nanti apa? Kelepot tu. Bukan krepot, kelepot. Kelepot tu memang makan. Pergi bayar. Lepas tu ayam tanduri nak patah dengan kawan, 2 orang dia hantar ke airport. Pergi bayar. Ustaz, bila budak tu panggil aku ustaz, aku dah nampak dah. Free lah ni.
Wallahi tak ada terlintas langsung masa makan, siapa nak bayar gagu ni? Saya kata, siapa bayar? Saya pun tak perasan, Ustaz. Ini bil dia bayar pada sekian jam. Allah kita, Allahumma at'im man at'amana wasqi man saqana. Tu doa. Tu doa orang bagi kita makan. Bukan makasih banyak. Tu mangkap namanya. Bila orang bagi kita makan buat apa? Allahumma at'im man at'amana wasqi man saqana warzuqhu minal halali wajannibhu anil harami. Ya Allah, bagilah dia makan apa yang bagi dia makan apa yang dia bagi aku makan, bagi dia minum apa dia bagi aku minum, rezekilah halal daripada haram. Doa satu lagi hadis Bukhari sebut apa dia? Allahumma barik lahu fima razaqtahu waghfir lahu warhamhu. Itu doa ustaz pada Cina mengajak. Allahumma ghfir lahu, Allahumma barik lahu fima razaqtahu waghfir lahu warhamhu. Bukan buat-buat tak tahu. Nampak tak? Dia bukan terima kasih masih tak. Allah bukan susah doa tu. Tukar Allah barik lana. Kita baca Allah barik lana bi razaqtana wa qina adzabannar. Itu doa kita. Macam apa nama tu Happy Mekah wanita jadian tu. Kenapa tak jadi ada kan? Jantan tapi dia jadi betina, pelik. Kita baca Allah barik lana bi razaqtana wa qina adzabannar. Nanti doanya. Tukar aja Allahumma barik lana jadi wa barik lahu fima razaqtahu waghfir lahu warhamhu. Allahu akbar. Yalah, suruh mengaji tak mau. Kan? Macam orang tanya kita, "Babak macam ni?" "Babak ni, Mayam." "Macam ni." Dah 2 minggu dah kat hospital. Doktor pom haram, tak tahu siapa. Allah, jenis kok diam ni grup ni. "Babak mana?" "Bapa ni kita kat sebulan duduk tadi aku nak tapa muka tak tu dah." Dia kata nak buat genom sakit natang ni dia bukan tupa. Sepatutnya apa khabar Alang? Alhamdulillah macam ni lah. Sebut tu maknanya redha dengan sabar. Berapa ramai orang pergi hospital ni dekat ni. Hospital kat mana? Belah sini belah sana. Belah sana. Pergi hospital sana. Pergi try tengok besok Jumaat. Babak kat lehok. Muka tak senyum langsung. Saya sakit 4 bulan, berak kencing tak boleh turun bawah. Saya tak boleh mandi selama 78 hari. Saya tak boleh turun wheelchair. Wheelchair tak boleh turun, kena belajar turun dulu baru boleh turun. My backbone is a very problem. Infection is a very high level. Antibiotik yang paling special class. Bahasa kasar kata kawan saya, kalau ikut mata kami dah tak ada lama dah. Hati tergeram, kau hajak tanpa hati apa cakap dengan aku. Tapi kalau kita memang masih mampu nak cakap betul tak nafi, nak sebut alhamdulillah rasa berat tu. Siapa? Syaitan. Alhamdulillah apa? Sakit lah, alhamdulillah pada otak hang. Syaitan kata kat saya, orang macam awak ni pun sepatutnya tak boleh sakit macam ni. Awak dekat penceramah. Siapa cakap? Syaitan. Awak cuma mainkan saya je. Oh, kita lawan dia. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa. Bawa pergi MRI kan. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi samai. MRI duduk dalam pun depa mainan nak cek saya punya badan, zikir je. Sebab apa? Semuanya Allah saja buatlah. Saya tak sepatut sakit macam tu. Yang kedua pasal apa? Dalam diam-diam ustaz-ustaz pun kita ada dosa dengan Allah.
Jangan duk rasa kita ni baik sangat. Apa galang ganti dia nak kafarah zunub dosa ni? Kena sedekah lah, kena buat baik dengan orang. Itu asas dia. Jangan rasa megah kita ni penceramah. Tak payah. Ramai lagi orang hebat-hebat. Tengok baru ni. Entah sementelah pula, tiba-tiba pula mufti wilayah pula jadi menteri. Aku dengarkan aku. Tak payahlah, dah bila dia naik tak payahlah. Inilah ni balak untuk mufti kita bla bla bla. Ada orang section 3 title ustaz. Awak dengki dengan dia. Memang layak sangat. Walaupun dia umur dia sama tua dengan saya, tapi ilmu dia, ya Allah, malu. Saya jumpa dia, saya cium tangan dia, walaupun dia tu sama umur dengan saya. Saya cium bukan umur dia, ilmu dia tu. Tak pernah marah ke orang, tak pernah caci orang. Hei, beza benar lah yang sebelum ni. Beza betul. Keletak saya situ, habis rosak orang. Hampa tahu saya apa? Saya mengaji Pakistan. Orang kalau tuding jari kata tahu siapa saya, no respect lah bang. Value jatuh bang. Kalau hang saban hang besar sampai ke bumbung kan, dia mudah je. Orang tanya ustaz, rokok, Ustaz rokok ikut fatwa ada jelas dah pada kita, very smooth kan. Hak benda haram, hak kita tak kata hak benda haram, hak lembut sikit makruh. Benda hak Tuhan benci, kita ni Allah nak lawan apa bang? Orang macam saya mungkin orang akan lawan balik. Lepas tu belajar tuan-tuan supaya apa saja kena dekat kita terima sahaja. Orang perempuan contoh dia, banyak perempuan semalam, orang perempuan misalnya contoh rumah tangga, tiba-tiba dapat tahu suaminya diam-diam tak padan jawatan siak, menikah lain. Gaji siak ni berapa ratus je, tak padan. Bukan siak sini, siak masjid Tirmizi ni Al-Bukhari. Saya tak sangka lah suami saya buat macam tu kat saya. Apa salah saya? Kak, relax kak. Depan rumah kita cerita habis kat kita. Saya kata kakak ni kira anak murid saya. Cuba kakak sebut rukun iman nombor 6. Oh, itu nak cover tu. Kalau kakak tolak rukun iman yang ke-6, sia-sialah kakak jadi orang Islam. Alhamdulillah, elok pula balik lepas tu dan suami dah meninggal dah. Bini kita ni kadang-kadang ni bagi tahu, bini kita ni kadang-kadang jadi geng-geng bawang ni. Kalau kita nasihat dia tak terima. Sedaplah nasihat orang jantan macam tu. Buat mai ceramah, ustaz bercakap, dia terasa. Lepas tu isteri bawa mari kuliah. Kita ceramah tu, ada suami dalam keletihan pulang ke rumah dari keperjaan, keletihan wajahnya kelesuan, sampai ke rumahnya tanya air. Apa saya kata? Tak nampak orang sibuk ni, pergi ambil sendiri. Isteri dia dalam ni. Saya kata, kesian si suami dapat isteri sebegitu sekali. Dia terasa, Allah, aku ada buat macam lelaki aku. Balik dia bagi special punya servis. Ni orang perempuan ni. Abang tu di warak ustaz baru tobat 4 hari belagak. Buat mai dengar kuliah. InsyaAllah ramai.
anak murid kami ni asyik bawa bini ke kuliah. Ada seorang, ni lah rumah Allah cakap. Telefon ni. Perempuan isteri dia. Assalamualaikum. Ustaz. Ya, siapa ni? Tak payahlah tahu siapa saya. Tapi kalau saya beritahu siapa saya, Ustaz kenal saya. Oh, okay. So what's your problem? Ustaz, suami saya ni minat sangat dengan kuliah maghrib Ustaz setiap hari Senin. Alhamdulillah, terima kasih. Boleh tak Ustaz dia rupanya berpakat dengan aku dah? Ni, popok ni. Ni. Boleh Ustaz gini Ustaz, saya rasa sedih ralak Ustaz. Kenapa kak? Kalau saya sakit, saya minta suami saya picit-picit pun dia marah-marah, dia beban, dia tekan. Ni popok ni mangkak. Kalau dia sakit tengah malam Ustaz, suami saya lelah, saya mangkit pergi ambil bawang putih, pergi bakar, buh dengan minyak, tekan-tekan, sapu belakang dada pula. Apa ni? Oh, tak boleh bakar no. Dada depan ni. Sapu dada sapu belakang Ustaz. Kalau saya suruh dia picit, dia main tonyoh-tonyoh Ustaz. Aduh. Saya tak rasa Ustaz. Sedih. Berapa lama menikah dengan suami? 35 tahun. Lama dah. Macam tu kena tonyoh selalu. Biasa bab-bab tonyoh ni. Lepas tu kalau dia sakit Ustaz, klinik swasta. Kalau saya sakit Ustaz, dia bawa saya pergi klinik kerajaan. Nombor kali saya ambil tu 1003. Nombor saya. Nombor yang sedang waktu current number 97. Punya lama. Lagi 100 orang lebih, 200 orang. Saya tunggu Ustaz, kadang jumpa doktor Ustaz. Saya telefon dia. Dia tak ada Ustaz. Saya tunggu kadang kat sejam. Sampai klinik katuk. Saya duduk macam orang berumur. Mat, Ustaz boleh tak minta satu ceramah sikit tentang biar adil lah. Saya kata bagus juga. Saya terasa juga. Sebab saya kalau isteri saya sakit, saya bawa pergi swasta. Kalau saya sakit, pergi klinik kerajaan. Ya kata. Saya kuliah murid. Pam. Kita kadang-kadang setakat semayang perang dengan bini teruk. Oh, ada start dah tu. Start saya ceramah. Setakat semayang dai tinted lebam lah. Setakat semayang dai tinted serban besar tutup lubang telinga sampai ke silin. Dengan bini berkira mampir sudal punya jantan. Oh. Minggu depan dia tiba balik. Alhamdulillah Ustaz. Allah seronokkan. Bahagia tak bila kita membahagiakan orang? Kan? Ni bukan saya bercakap senyum gelak, tidak. Ni demi Allah saya bercakap. Suami dia mari, aku gabus lah. Tuan-tuan. Ini nak bagi tahu nombor sekalian, perkara nombor 3 ialah buat baik dengan orang sebab Allah buat baik dengan kita. Faham tak faham? Yes. Tapi kenuri ke rumah si bedah jual pengor. Apa rumah aku kenuri 3 orang, anak aku haram dia tak main. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Awaklah jadi macam tu. Kita pergi kenuri rumah dia kerana Allah buat baik dengan kita. Janganlah hak jahat balas dengan jahat. Betul atau tidak? Batu Luqman Al-Hakim kata pada dia, ingat 2 perkara, lupa 2 perkara. Ingat kebaikan orang kepada kamu, ingat salah kamu kepada orang lain. Lupakan salah orang terhadap kamu. Lupakan kebaikan kamu kepada orang lain. Selesai masalah. Betul atau tidak? Tak ingat ke adik hang tu duduk kat belah-belah? Lah tak lah padahal muka. Dulu hampa ingat dah aku pergi rumah dia minta duit.
Anakku nak masuk universiti. Kan banyak pun aku nak pinjam 500 je. Dia kata kat aku, "Mai token babi pun mampu." Aku cari babi kat rumah dia tak ada pun, dia tak bela. Lah, dia suka budak ni. Lah baru tahu Tuhan tunjuk kat lelaki dia bankrupt ni ke. Padan muka, baru dia sedar diri dia siapa. Jangan bang, jangan. Jangan ke haram. Biarlah Allah mempunyai sifat Al-Muntaqim, maha dendam. Tapi orang haram ambil sifat tersebut. Ya, nombor 3. Last semua yang terakhir. Majlis terajam ni. Terajam. Okey, 9.18. Boleh 10 minit boleh? Boleh 10 minit lagi? Esok cuti kan? Yang bagi alasan malam Jumaat balik awal. Nah. Malam ni sunat, malam ni wajib. Yang terakhir pada iaitu wala tabghil fasada fil ard. Jangan kamu jadi orang bila dah kaya jadi perosak atas muka bumi. Jangan buat maksiat mungkar. Duit Tuhan bagi hampa banyak, jawatan hampa tinggi, hampa ada kuasa hebat, hampa buka peluang maksiat masuk dalam negara kita. Jangan Tuhan bagi hang kaya raya, kemudian hang pula guna duit hang sponsor benda maksiat mungkar. Jangan. Itu semua dipanggil perosak atas muka bumi. Boleh mengundang balak bencana. Guna duit buat benda baik. Jangan guna hasil kita ni buat benda yang tak betul. Jangan guna hasil kita hari ini disalurkan tempat-tempat saluran-saluran yang tak kena. Tak payah ni nak buat apa ni, ini drama untuk buat konsert. Tak payah, aku haram sekupang aku tak bagi. Kena tegahlah. Berapa segan dengan orang? Kita kadang-kadang nak cakap aku orang Islam segan tau. Sekarang ni mesyuarat dengan popok kapiang, boleh dia tunggu sampai aku 7 suku baru nak beritahu semayang asar. Popok kapiang bukan semayang. Hang semayang berapa hang takut dengan dia? Sir, sorry, break around 5 or 2 to 10 minutes. We want to pray, you know. Thanks sir. Oh, I'm sorry, I'm forget. Nak minta izin kat chairman kapiak pun segan. Apa hal? Di mana kedudukan al-Islamu ya'lu wa la yu'ala? Islam ni hebat, tak ada siapa boleh hebat. Cakap dekat orang. Itu berpijak-pijak kita sebab kita pun tak sembahyang macam dia. Cuba orang pasti depa takut orang kafir, takut dengan orang sembahyang. Orang sembahyang macam tuan-tuan orang yang paling dekat dengan Allah. Depa takut. Sebab itu saranan bukan Lord McKinley, bekas PM Britain, apa kata dicadangkan, senat dia cadang, kalau kita pergi bom musim haji, orang Islam mati berjuta. Dia kata apa? Kau nak seronok orang Islam, kau buat dia. Siapa-siapa pergi bunuh time macam tu, memang kita adalah orang yang paling bodoh dalam dunia ni. Itu dia lancarkan lebih kurang tahun 40-an tentang Ghazul Fikri, serangan pemikiran, dengan fashion, dengan nyanyian, dengan seks, dengan trend dan sebagainya. Itu menyebabkan anak-anak muda itu pun pakai pun dah tak senonoh daripada hari ini. Senang bunuh orang Islam. Kalau pergi tembak, oh semangat kita mati syahid. Tuan-tuan, tu yang negara benua India tu, dia bunuh tu, kan? Dia ingat orang takut dengan dia. Kalau isyihar perang dia, Bangladesh, Pakistan dah bersedia dah. Apa nama tu? Erdogan apa nama tu? Yang Turki tu. Saya kata we are get ready. Kita putuskan import barang-barang daripada India. UAE dah declare dah. Awak ingat ada 11% orang India yang bukan Islam di negara di Emirates. Islam dia tak macam tu. Islam tidak pernah membangsatkan agama lain. Kita tidak boleh membangsatkan agama lain, tidak boleh menghina agama lain.
Kita menghormati, itu hak dia. Bukan yang saya faham, ihtiram dengan ikram lain maknanya. Kita bukan memuliakan Tuhan dia, menghormati itu Tuhan dia orang. Lakum dinukum wali yadin, surah ayat salat yang kedua rakaat yang imam baca tadi. Tapi ingat, Islam itu pantang dicabar. Sebab kita berperang adalah untuk bila mati apa? Syahid. Kenapa orang sebut termati? Termasuk saya Zilban. Nak mati jangan lagi, nanti dulu. Kan? Sebab kita mati ni kita tak ada perasaan. Sebab Tuhan bagi nikmat banyak sangat kat kita. Lepas tu orang Palestin mati dia perang kena bunuh mati. Sebab perasaan mati dah banyak. Sebab tak senang. Kita ni jahat sebab nikmat banyak sangat Tuhan bagi. Tuhan bagi apa binatang tu? Penyakit. Hak mata darah kelawak dengan ulang dengan babi apa nama? Ni, Toyota apa nama? Corona. Corona. COVID-19. Ceramah kami di Kuala Nerus minggu depan batal. Seminar di Kelantan batal. Tadi Ustaz Syed Nur Syamtar Padang batal. Apa? Allah bagi macam tu je. Ada duit banyak tapi nak berjalan. Anda dilarang melancong, duduk di rumah. Jika tertular begitu dahsyat, maka rumah kenduri jangan pergi. Nanya orang pengantin baru tu, dia masak 5,000 orang. Siapa pun tak main. Tuhan bagi benda tu cukup dah. Itu baru cerita macam tu. Allahu Akbar. Dan yang terakhir bicara saya pada malam ini, tuan-tuan dan puan sekalian, nak bagi tahu pada kita dalam hidup kita ini, jangan lupa 4 benda saya sebut tadi ni, 3 benda yang Ibn Abbas sebut, bab-bab baik ni jangan tangguh, jangan rasa besar daripada pemberian kita, yang 3 sembunyi pada orang ramai. Penghujungnya ada 3 benda nak beritahu dalam hidup kita. Anda bukan saya bincang tadi ni, Allah suka orang buat baik, Allah tak suka orang buat jahat. Tak lain tak bukan ialah supaya kita jadi manusia yang bernilai. Siapa orang yang bernilai? Iaitu orang yang sentiasa bertakwa kepada Allah. Disebut takwa pada Allah mudah sahaja. Maksud daripada buatlah apa yang dalam bahasa mudahnya Allah suruh kita buat, dan tinggalkan apa yang Allah larang pada kita. Memang ulama-ulama, yakni para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, termasuk Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, apa dia kata, takwa ialah kita takut Allah. Yang kedua, beramal dengan apa yang Allah perintahkan. Yang ketiga, carilah bekalan untuk hari selepas ini. 3 tu takwa. Yang pertama apa dia? Takut Allah. Yang kedua apa dia? Al-amalu bit-tanzil, beramal dengan apa yang diperintahkan, diturunkan oleh Allah. Yang tiga apa dia? Al-isti'dadu liyaumir rahil, carilah bekalan, bersedia untuk hari rehlah yang paling besar, perjalanan kita selepas dunia ini di alam barzah, alam akhirat. 3 benda kena buat. Itu cek balik. Yang kedua namanya ialah disebut ta'at. Bila sebut ta'at ni taklin tidak bukan, ialah dalam bahasa Arab kata imtisalu al-awamir wajtinabu an-nawahi. Qalu wa la takunu ta'atu illa an amrin kama anna al-jawab la yakunu illa an qawlin. Itu bahasa Arab mentakrifkan tentang apa itu ta'at. Ta'at ialah kita melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Seperti mana orang berkata, tidak akan berlaku ketaatan melainkan dengan dia melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Tidak nama taat sekiranya dia tidak melakukan perkara diperintahkan. Itu maksud taat dalam bahasa Arab. Yang kedua dia kata apa dia? Seolah-olah kama annal jawab la yakunu illa min qaulin, seolah-olah sebuah jawapan tidak akan dinamakan jawapan melainkan dengan percakapan. Jawab orang soal kita, itu baru namanya jawapan. Kalau orang tanya kita soalan kita tak jawab, belum itu nama jawapan. Macam itu jugalah yang dikatakan taat, mesti kena buktikan apa yang kita laksanakan. Dan yang terakhir, kesimpulan semua sekali, namanya al-itqa. Allah suka orang-orang hamba-hamba Allah
bila dia buat kerja, dia buat kerja dengan bersungguh-sungguh. Faham tu? Nabi sebut dalam hadis, ya, Tabrani kata, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum ay yutqinahu. Allah amat sayang seseorang bila buat kerja, dia buat kerja dengan penuh komitmen, penuh kesungguhan, penuh kerajinan. Allah suka nak semayang betul-betul, belajar ilmu dulu. Nak buat haji, buat betul-betul, study dulu. Nak kaya di dunia, ulama bijaksana kata pada fa'alaihi bil ilmi, kena study dulu tentang dunia. Saya nak bisnes. Besok saya ada seminar saham di Sungai Petani pukul 9 sampai pukul 6 petang. Saya terlibat dengan dunia saham dah 3-4 tahun. Rugi itu standard benda biasa, sebab berniaga ni ada untung ada rugi. Tapi kalau setakat nak bagi duit nak main, itu macam judi. Belajar dulu sampai 4-5 hari, bayar modal sampai 3-4 ribu nak pergi cerdik dalam dunia saham. Itu pun kadang-kadang tak cerdik-cerdik. Baru-baru ni hari Senin lepas, 1 hari bulan, 2 hari bulan, saham 1,500 kaunter rugi, hanya 150 lebih yang untung. Dengan aku pun rugi juga waktu itu. Dan waktu itu pula orang panik, investor dan trader panik, buat keluar duit semua. Maka orang yang study, bila saham tu jatuh daripada seringgit tinggi 4 kupang, sedangkan dia syarikat jerung, syarikat besar teknologi and consumer macam Nestle, orang hari pakai, maka waktu dipanggil hari diskaun. Belilah time 3 kupang, tunggu lagi 6 bulan, dia naik mencanak macam saham FPG. Jatuh bulan Oktober tinggal 60 sen, naik baru ni bulan 2 lepas lebih kurang dekat 150%. Siapa simpan dalam 1 juta, dia dapat balik 1.5 million plus 1 million dia punya modal dia, maka 2.5 million dalam masa beberapa bulan, 150%. But we must study, learn about saham. Sebab tu kita kalau buat kerja sungguh-sungguh. Nak meniaga, belajar tentang marketing, how to handle objection, semua kena belajar. Nak buat insurans, anak-anak ramai UiTM pendapatan belah ribu, dapat million round table agensi jutaan ringgit. Budak muda baru 27, still bachelor, masih bujang, tak kahwin lagi, tapi Masya Allah mana dunia tak pergi. Sebab apa? Buat kerja takaful sahaja. Why? But dia takkan main mengejut, kerana dia sungguh-sungguh. Syarat sungguh dalam ilmu, dalam amalan, dalam kerja nak buat, mesti ada ilmu terlebih dahulu. Betul kata para imam, orang beramal tak ada ilmu macam orang gila. Apa saja. Ini sungguh-sungguh. Yang kedua pula, ya, Nabi sebut dalam hadis Al-Baihaqi, Allah amat suka daripada seorang pekerja bila dia buat idza amila an yuhsina, bila dia buat kerja yang kita suruh dia mempercantikkan kerja dia. Dia ada kreativiti. Sebagaimana anak Nabi Syuaib, anak perempuan dia bagi tahu dekat Nabi Syuaib, ya abatis ta'jirhu. Ayat kan? Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Ya wahai ayah, ambillah lelaki itu jadi pekerja ayah. Bukankah pekerja yang baik lagi amanah itu paling baik, jadikan dia pekerja. Warren Buffett, satu Yahudi billionaire, orang kaya dunia. Warren sebut pun susah lah, bunyi lebih kurang. Warren Buffett, in looking for people to hire, you look in 3 qualities: integrity, skill and energy. If they don't have the first, the other 2 will kill you. Itu Yahudi cakap, ambil daripada hadis Nabi SAW.
Kalau ada nilai takut pada Allah, pekerja kita tak berani curi barang kedai kita. Kalau jenis pekerja ada nilai takut pada Allah, dia kreativiti, dia percantikkan mana. Kak, saya buat ni boleh? Cantik, buat tak apalah. Kita pekerja seronok dapat pekerja yang takut pada Tuhan. Apa kata Warren Buffett? Kalau nak cari pekerja, tengok 3 benda paling utama. First, iaitu orang yang ada integriti. Kita terjemah dalam bahasa agama, orang yang ada agama, ada akhlak. Yang kedua, ilmu dia, skill kemahiran dia. Nombor 3 adalah kekuatan kesihatan dia. Tapi kata Warren Buffett, if they don't have the first, kalau mereka yang kita ambil tak ada nombor 1, the other 2 cerdik dengan kuat akan musnahkan kamu. Yes, betul. Pegawai bank, perwira Habib Bank, pegawai bank Maybank dulu, tak cakap saya, dia boleh curi duit akaun customer dia. Satu customer dia curi 5 duit je. Kalau ada 100,000 customer, berit 5,000 sehari dia boleh jual, dia boleh ambil. Cuma dia bodoh sikit. Dia pergi highlightkan dalam mingguan Malaysia satu ketika dahulu, dia ada Lamborghini, rumah dia tinggi, ada swimming pool. Waktu itu CEO Presiden Bank terkejut, ini macam staff aku. Siasat-siasat rupanya dia curi duit customer. Sama juga tempat saya, kerja Maybank tak silap. Dia cerdik, rumah dia rumah teras, dalam rumah dia Perabot Jati. Waktu tu Perabot Jati memang mahal lah. Bini dia gelang ni sampai melekat kat bulu ketiak. Dia curi duit orang. Dia curi duit orang cawangan tu je. Kata cawangan rega ni, kalau Maybank contoh, dia curi duit 5 duit. Setahun dia dapat 100,000. Termasuk bank dekat sini. Tak bohong lah. Dia pergi curi duit orang peribadi berpuluh ribu. Dia ambil orang kampung dia. Ni orang kampung dia ambil, ada isi bak, aku nak buat akaun kat hang. Katalah bank, katalah buat nama, buatlah bank USB lah, bank Ustaz Salim Bahrim. Dia ambil budak-budak sonok. Hampa dapat ni, aku bagi hampa seorang 1,000. Sonok budak tu. Dia ambil nombor akaun semua dia set dah. Password semua dengan bank kan, dia pegang. Ni bagi, jom pergi makan angin. Pergi mana? Pergi Bandung, dia bawa. Dia curi duit orang tu hampir beratus ribu dia orang tu. Orang tu kaya sungguh. I ingat I hilang 70,000 je. Punya lah rabun orang tu. Duit dia hilang 700,000 orang boleh curi. Buat kes mahkamah. Tuan-tuan, in looking for people, look in 3 qualities. Integrity is the firstly integrity. Agama. InsyaAllah, moga-moga ibu-ibu sekalian boleh faham apa saya sebut malam ni. Boleh? Faham ke tidak? Adalah tu pukul 9.30, 9.40, 9.35 dah lebih dah. Sakit orang-orang dekat belakang tu. Kan? Jadi insya-Allah doakan sihat sejahtera. Amin. Yang mana kita harapkan moga-moga negara kita ni aman damai. Cuma tunggu Kedah Darul Aman je. Kan? Negara lain semua selamat habis dah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tinggal Kedah Darul Aman, jangan tak aman sudah, nama Darul Aman tapi tak aman-aman. Ya, kalau dah tak boleh mengaku je lah kan. So insya-Allah mulut-mulut tuan-tuan jaga, jangan duk makin hamun orang. Biar melantak orang politik bergaduh sama depa. Kita bukan orang politik, kalau nak bergaduh masuk politik. Saya ulang balik, kalau nak bergaduh masuk politik. Tapi kita kena support politik yang berteraskan agama Allah Subhanahu wa taala. Tak kiralah apa benda, insya-Allah moga-moga kesatuan umat yang kita harap-harapkan boleh membina semula syiar di atas agama Allah ini di atas muka bumi kita Malaysia umumnya dan khususnya negeri Kedah Darul Aman, sesuai dengan nama perkampungan aman, negeri aman. Moga aman, sejahtera, sehinggalah berkumandang suara trompet Israfil kali pertama dan kita akan hancur luluh dan kita akan bertemu dengan Allah selepas dibunyi kali kedua. Waktu itulah yang paling important, iaitu sama ada kanan ataupun kiri. Fa amma man utiya kitabahu bi yamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Kan? Wa amma man utiya kitabahu belah kiri. Allahu akbar. Na'udzubillah min zalik. Wallahu alam. Jumpa lagi. Doakan saya sihat, isteri saya sihat, anak-anak saya 7 orang semua sihat.
dan mak ayah yang masih hidup sehat, dan doakan semua yang ada malam ini ya Allah, moga Engkau berilah kami kesihatan dan keafiatan dan murahkanlah rezeki kepada kami sama ada harta benda ataupun kesihatan yang kami miliki pada hari ini ya Allah. Ya Allah, biarlah kami mati ya Allah, mati di atas kalimah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Dan kita doakan moga-moga ya Allah, kamu khatamkanlah riwayat kami, kamu musnahkanlah, kamu matilah kami dengan husnul khatimah. Amalan kami tak terang mana ya Allah, sedekah kami tak banyak mana ya Allah, tapi tolong matikan kami dalam keadaan sebaik-baik keadaan kematian kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah datang dari diri sendiri. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكبير.